Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasir bin Saiful Azmi. Nombor metrik 21 DTQQ 0198. Rakan kumpulan saya Abdullah Munib bin Liwauddin. Nombor metrik 21 DTBQ 0169. Dan Ahmad Faris bin Ahmad Fauzi. Nombor metrik 21 DTBQ 0171. Kami akan pembentangan yang bertajuk Al-Khawf, iaitu ketakutan, dalam mata pelajaran Etika Ahli Al-Quran AGM 1042. Pengenalan. Khauf adalah suatu getaran dalam hati ketika ada perasaan akan menemui hal-hal yang tidak disukai. Khauf ni yang asal dia, yang biasanya ialah ketakutan, iaitu perasaan ketika menemui hal-hal yang tidak disukai. Rasa takut itu hakikatnya adalah kerisauan hati mengenai terjadi sesuatu yang dibenci. Rasa takutnya ialah kerisauan hati ketika terjadi sesuatu antaranya yang dibenci dan tidak disukai. Puncak rasa takut seorang hamba kepada penciptanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah puncak ibadah seorang hamba, iaitu al-khauf. Al-khauf iaitu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa takut kepada Tuhan pencipta pemilik alam semesta yang memberikan rezeki kepada makhluknya dan menciptakan syurga dan neraka bagi hambanya, dan neraka syurga kepada hambanya yang bertakwa, dan neraka bagi hambanya yang bermaksiat kepadanya. Saya serahkan slide seterusnya kepada Abdullah Munib. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris nombor metrik 2177. Saya akan sambung slide yang seterusnya bersama saya, iaitu tanda-tanda al-khauf dan sikap Islam terhadapnya. Tanda-tanda khauf kepada pencipta, iaitu Allah Subhanahu Taala. Yang pertama, tidak melanggar hal-hal yang diharamkan Allah, terutama di saat sendirian dan jauh daripada manusia lain. Yang kedua, bersegera melakukan taubat nasuhan secara tulus ketika terlanjur melakukan perbuatan dosa. Yang ketiga, segera melaksanakan hukum Allah Subhanahu Taala walaupun secara berat dan sulit. Yang keempat, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar sebanyak mungkin. Yang kelima, tetap konsisten dengan sikap Allah Subhanahu Wa Taala hingga akhir hayat dan gejala-gejala lainnya. Tanda-tanda khauf sama makhluk. Yang pertama, mentaati makhluk dalam melakukan kemaksiatan kepada Sang Khaliq, bahkan sampai pada batas berusaha bermati-matian untuk melakukan kemaksiatan tersebut demi mencari redha sang makhluk, meskipun mendatangkan kehinaan dan kecelaan baginya. Yang kedua, dengan melaksanakan kewajipan jihad, amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang ketiga, suka mencari-cari kesalahan kaum muslimin dan meningkap aib mereka tanpa alasan yang dibenarkan. Yang terakhir, meninggalkan kerjasama dengan para pejuang yang membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, nama saya Abdullah Munib bin Liwauddin, nombor metrik 21 di TBQ 0169, dan saya akan menyambung apa yang dibincangkan oleh kawan-kawan saya tadi, iaitu Yasir dan Faris. Dan bagi memperhalusi lagi apa yang sedang dibincangkan ataupun apa yang ditugaskan kepada kami, saya akan sertakan di sini kisah-kisah benar daripada apa yang berlaku kepada Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum
bagaimana tahap ketakutan, keimanan mereka kepada Allah Ta'ala. Jadi pada suatu ketika tu Nabi SAW dalam perjalanan untuk menunaikan solat. Lalu baginda ternampak satu kumpulan orang yang sedang ketawa berdekah-dekah sehingga menampakkan gigi. Lalu Nabi SAW bersabda, sekiranya kamu banyak mengingati maut, pasti tidak akan berlaku keadaan yang saya lihat ini. Oleh itu, perbanyakkanlah mengingati maut. Tiada satu hari pun yang berlalu tanpa kubur berkata, aku ialah rumah kesunyian, rumah keseorangan, rumah debu dan rumah ulat-ulat. Jadi di sini Nabi SAW nak bagi tahu kita bahawa jika kita nampak, jika kita memahami dan selalu mengingati apa yang akan dihadapi kita di akhirat nanti, kita tak akan ada masa untuk kita bergembira. Dan di antara ciri-ciri orang yang akan berjaya di akhirat nanti adalah orang yang sentiasa mengingati maut. Jadi kisah yang kedua ialah Rasulullah SAW menangis sepanjang malam. Jadi pada satu ketika tu Nabi menangis sepanjang malam, kan? Dan sepanjang malam Nabi menangis tu sambil Nabi mengulangi ayat ni sampai ke pagi, iaitu ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyeksa mereka, maka tidak ada yang menghalang perbuatanmu, kerana sesungguhnya mereka ialah hamba-Mu. Dan jika engkau mengampunkan mereka, maka sesungguhnya engkau sahajalah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Surah Al-Ma'idah ayat 118. Dan diceritakan juga, tidak ditulis dalam slide, iaitu bahawa Imam Abu Hanifah, dia pun telah menangis sepanjang malam sambil membaca wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dan sebaliknya dikatakan kepada orang kafir, berpisahlah kamu pada hari ini, wahai orang yang berdosa, daripada bercampur gaul dengan orang-orang yang beriman. Surah Yasin ayat 59. Jadi seterusnya saya akan membentangkan kisah salah seorang sahabat Nabi SAW yang antara sahabat Nabi yang rapatlah dengan Nabi. Dan beliau ni termasuk dalam golongan 10 orang yang dijamin syurga oleh Allah Ta'ala. Menurut ijma' ahli sunnah wal jamaah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ni, beliau adalah lelaki yang paling afdal selepas para Nabi alaihi salam. Kedudukan beliau sebagai ahli syurga tu memang sudah pastilah. Dan Nabi SAW sendiri pernah memberitahu berita gembira kepada beliau tentang kedudukan beliau di dalam syurga. Dan bahkan diberitahu bahawa beliau akan menjadi ketua kepada satu kumpulan ahli syurga. Semua pintu syurga akan menyeru dan memanggil nama beliau. Dan baginda SAW juga pernah bersabda yang Abu Bakar ialah orang yang mula-mula sekali akan memasuki syurga daripada kalangan umatku. Dan ada satu kisah yang menceritakan bahawa pada suatu ketika Sayyidina Abu Bakar telah memasuki satu kebun dan melihat seekor haiwan sedang duduk. Lalu beliau menghela nafas panjang sambil berkata, betapa gembira hidupmu. Kamu makan, kamu minum, kamu ke sana kemari di bawah naungan pokok-pokok. Dan di akhirat nanti tidak akan ada sebarang penghisaban ke atasmu. Alangkah baiknya kalau Abu Bakar seperti kamu. Jadi kisah ni memberitahu kita tentang betapa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ni, beliau sangat takut dengan penghisaban di akhirat nanti. Dan mereka lah, iaitu golongan para sahabat radhiyallahu anhum ni, adalah orang-orang yang berjaya mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala
mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit itu saja daripada saya, Abdullah Munib bin Liwauddin, dan apa yang kita dengar pada hari ini dapat sama-sama amalkan dan sampaikan. Sekian, terima kasih.